Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan sesi pembelajaran kita dalam suasana PKP ini, insyaAllah. Dan kita pada hari ini akan membicarakan pelajaran Fiqh Syahadah tahun 3. Fiqh Syahadah tahun 3, dan insyaAllah saya meminta para pelajar untuk membuka buku Fiqh Syahadah tahun 3, buku Kafah, buku Fiqh Syahadah tahun 3 pada muka surat 23. Pada muka surat 23, kita akan membicarakan tentang tajuk yang ketujuh, iaitu beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Baik, para pelajar boleh ikut saya sama-sama saya untuk membacanya. Dan insyaAllah untuk sama-sama kita memahami apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Shadaqallahul azim. Lagi sekali, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Shadaqallahul azim. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Lagi sekali, maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Surah Ali Imran ayat 185. Baik, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini nak menunjukkan bahawa kepada kita manusia, kita adalah manusia yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nyawa tersebut bersifat sementara. Ianya akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud kita akan mati. Dan kita mati bukan mati begitu sahaja. Kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian kamu semuanya yang akan mati, kemudian kamu semuanya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Dan kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud bahawa kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihimpunkan di suatu tempat, di padang mahsyar, yaumul mahsyar, di suatu tempat padang mahsyar yang besar. Itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Itulah di antara hari-hari kiamat, di antara perkara-perkara yang berhubung dengan hari kiamat, dengan maksud bahawa kita akan mati dan bumi seluruh alam ini juga akan binasa, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila sampai masanya. Binasanya alam ini, itulah yang dikatakan kiamat. Binasanya alam itulah yang dikatakan kiamat. Matinya kita adalah itu yang dikatakan kiamat awal. Kiamat awal kita ini ialah dengan matinya kita. Dan kiamat yang sebenar ialah bila binasanya alam ini, dan Allah Ta'ala akan menghidupkan kita semula selepas binasanya alam ini dengan tiupan sangkakala yang kedua. Dan kita akan dihimpunkan di padang mahsyar, dan di sana akan diperhitung segala amal kita, dan akan dibawa sama ada amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ianya diterima, berat banyak amal kita, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan kalau tidak ada amal kita, kosong amal kita, kemungkinan kita akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Soalnya, kita wajib beriman dan percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan hari akhirat ini bagi tujuan untuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, nak membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan adanya hari akhirat ini,
bagi membalas segala amal-amal kita ini. Kerana ada di antara amal-amal yang kita buat, amalan-amalan yang kita buat di dunia ini belum mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amalan-amalan yang jahat, yang buruk, mungkin belum lagi dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala balasan yang sepatutnya, azab yang sepatutnya yang diberikan kepadanya. Sebab itu bila berlakunya kiamat, ianya akan memberi balasan yang setimpal, yang sewajar dan seadil-adilnya manusia ke atas manusia pada hari akhirat kelak. Soalnya, kita orang Islam wajib beriman dengan hari akhirat ini. Hari akhirat ini, dan pasti, ianya pasti akan berlaku. Ianya pasti akan berlaku. InsyaAllah, kamu boleh buka muka surat 24. Berlakunya kiamat itu ada tanda-tanda yang tertentu. Ada tanda-tanda yang tertentu. Kamu lihat muka surat 24, disebut di sana info penting. Info penting, tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Kita lihat dulu tanda-tanda kecil kiamat yang disebut sini. Ada 3, tanda-tanda besar kiamat ada 3. Banyak tanda-tanda ni. Tapi disebut ini 3. Baik, tanda-tanda kecil kiamat. Yang pertama, orang miskin berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Bangunan yang mewah-mewah, yang tinggi-tinggi. Yang mengikut kemampuan pada asalnya mereka ni orang miskin. Tentu mereka tak mampu untuk membinanya. Tapi sampai masanya orang yang miskinnya dahulu dia menjadi kaya. Dan dia mampu untuk membina bangunan yang tinggi-tinggi. Itu tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Yang keduanya disebut di sini wanita menyerupai lelaki, dan begitulah sebaliknya, maksudnya lelaki menyerupai perempuan. Ini di antara tanda-tanda kecil. Zaman kita ni dah banyak berlaku dah. Orang lelaki pura-pura jadi macam orang perempuan. Orang perempuan nak jadi macam mana orang lelaki. Ini banyak berlaku di zaman kita dah. Itu tanda-tanda kecil kiamat. Baik, yang ketiganya disebut sini wanita lebih ramai daripada lelaki. Apabila hampir berlakunya kiamat itu, keadaannya wanita lebih ramai daripada lelaki. Itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni nak menunjukkan bahawa ianya masih jauh lagi untuk berlakunya kiamat. Tetapi bila mana ada tanda-tanda besar, tanda-tanda besar kiamat, maknanya nak menunjukkan bahawa kiamat itu terlalu hampirlah akan berlaku. Mana dia disebut dalam buku kita ni? Tanda-tanda besar kiamat itu yang menunjukkan bahawa kiamat itu akan hampir berlaku, iaitu yang pertama disebut di sini turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang tidak mati, sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang menganggap mereka telah membunuh Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, sana, dan dia akan turun semula ke bumi ini untuk mengembangkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW semula. Jadi bila mana turunnya Nabi Isa itu menunjukkan bahawa tanda-tanda besar kiamat, bahawa kiamat itu terlalu hampir sangat dah untuk berlaku. Baik, yang keduanya keluar Dajjal merosakkan agama Islam. Akan zahir satu makhluk yang akan merosakkan agama kita ni, Islam akan rosak dengan sebab keluarnya Dajjal. Yang akan merosakkan, terutama akan merosakkan akidah umat Islam. Banyak berlaku di kalangan umat Islam sendiri melakukan perbuatan-perbuatan syirik, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa? Dengan sebab Dajjal. Baik, yang ketiga disebut di sini matahari terbit dari pihak barat. Sekarang ini matahari terbit di sebelah timur, dan sampai masanya matahari akan diterbitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebelah barat, dan itulah tanda-tanda besar akan berlakunya kiamat. Jadi insya-Allah di atas apa yang kita bincangkan ini, saya mengharapkan para pelajar dapat memahaminya, dan saya meminta para pelajar untuk melakukan aktiviti 1 dan 2 pada muka surat 25 dan 26. Sila para pelajar untuk menjawab latihan yang ada dalam buku ini pada muka surat 25 dan 26 berhubung beriman dengan hari akhirat ataupun hari kiamat.
Wallahu a'lam, sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.